Selamat sejahtera kepada doktor dan kawan-kawan saya. Nama saya ialah Jennifer Jenny. Kita dari kumpulan 7. Hari ini saya dan kawan-kawan saya bincang tentang dualisme ilmu dan kesannya pada pemikirannya. Yang pertama ialah pengenalan. Dualisme bermaksud suatu keadaan di mana dua perkara berjalan seiring tetapi tidak wujud keserasiannya. Dualisme boleh berlaku dalam pemikiran, ilmu, sikap dan amalan. Umpamanya, dalam ilmu, di suatu sisi ilmu-ilmu tradisi dipelajari dengan tasawur yang islami. Di sisi lain, sekular dan liberal dipelajari dengan pandangan semestinya tidak selari dengan ilmu tradisi. Natijah akhirnya menghasilkan manusia yang memiliki dua domain ilmu yang maksudnya tidak sama. Akibat dualisme ialah yang tidak dirapat jurangnya menyebabkan konflik dalam pemikiran terjadi dan ia terhubung dengan binaan sistem. Konflik dalam pemikiran amalan ialah boleh diatasi sekiranya asas makruf yang dikembangkan mengurangkan kemungkaran yang ada dan matlamat akhirnya dalam pemikiran dan pendidikan ialah menghasilkan modal insan kalis, mungkar dan sentiasa mendunggang landasan makruf. Terusnya, objektif kajian yang telah digarisi dalam ini ialah mengenal pasti definisi dualisme ilmu dan kesannya pada pemikirannya dalam falsafah. Yang kedua ialah menghuraikan isi-isi penting dan menganalisis tentang dualisme ilmu dan kesannya pada pemikiran. Yang ketiga ialah mengenal pasti dan menghuraikan dapatan kajian yang diamalkan di dualisme ilmu pada pemikirannya. Yang akhirnya ialah mencarakan dan menilai pemahaman tentang dualisme ilmu dan kesannya pada pemikiran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa binti Man Zulkifli. Dualisme ilmu dan kesannya kepada pemikiran. Sistem dualisme pendidikan yang dilaksanakan di negara ini memberi dua impak yang berbeza, iaitu dari sudut kebaikan dan juga keburukan ke dalam masyarakat. Walau bagaimanapun, sistem pendidikan dualisme ini sebenarnya lebih membawa kepada kesan negatif berbanding yang positif. Kelebihan dualisme. Matlamat asal yang boleh diambil sebagai kebaikan sistem dualisme ini ialah dari segi pemfokusan, bidang pembelajaran yang mahu diterokai dalam melahirkan manusia-manusia yang pakar dalam sesuatu bidang. Untuk memastikan sesuatu ilmu itu dapat dikuasai dengan mendalam dan mantap oleh para penuntutnya, penumpuan yang jitu merupakan aspek utama yang perlu dititik beratkan. Oleh demikian, dengan mengasingkan sesuatu ilmu dengan ilmu yang lain dapat menjamin kemantapan penguasaan ilmu seseorang individu itu. Seterusnya, kelemahan dualisme ilmu. Secara globalnya, impak yang negatif besar kemungkinan akan wujud melebihi kesan positif sekiranya diamalkan sistem dualisme ke dalam pendidikan. Ini kerana golongan cendekiawan dan ilmuwan yang lahir dari dua sistem pendidikan yang didiskriminasikan ini akan saling bersaing antara satu sama lain. Bukan dalam keadaan yang membina, bahkan mungkin menjatuhkan sesama sendiri walaupun beragama Islam. Inilah yang akan menyebabkan konflik pemikiran yang tidak selari, malah bertentangan dengan ajaran Islam. Kelemahan dualisme ilmu iaitu kualiti masyarakat, penghalang membina jati diri, kemunduran dan mementingkan satu aspek pendidikan sahaja. Seterusnya, saya Nur Takifah Izan binti Muhammad Hairi. Saya akan menjelaskan tentang kesan ilmu dualisme pada pemikiran. Seperti yang kita ketahui bahawa ilmu dualisme ni ialah merupakan suatu pemikiran ilmu di mana terdapat dua perkara yang berjalan seiring namun tak serasi kedua-duanya dan memberi impak yang berbeza pada pemikiran manusia. Oleh itu, sistem dualisme ini banyak menunjukkan kesan negatif berbanding kesan positif pada pemikiran manusia. Okey, kesan negatif dualisme pada pemikiran yang pertama ialah kebekuan ilmu.
Profesor Dr. Siddiq Baba menjelaskan bahawa kini telah wujud kebekuan ilmu dan tradisi berfikir yang sangat ketara kerana penyebaran ideologi dualisme telah mengakibatkan ajaran agama sebenar terpinggir. Pemikiran masyarakat kini lebih bercorak tradisi yang tak dapat dikembangkan dalam menghubung metodologi berfikir yang lebih tertumpu pada kajian dan fakta, dan ianya terputus dari nilai tauhid dan nilai murni. Kesan negatif yang kedua ialah taksub atau obses dengan kemajuan teknologi dan terdedah dengan kancah negatif. Sistem dualisme yang mengamalkan pengasingan suatu ilmu dengan ilmu yang lain akan melahirkan ramai para cendekiawan, bijak pandai, dan disebabkan golongan ini terhasilnya budaya negatif terhadap sasial seseorang individu. Hal ini kerana terdapat satu bentuk pemikiran yang membawa kepada satu fahaman yang terlalu ke arah material, dan akhirnya lahirlah masyarakat yang bijak namun kosong jiwa dan raganya. Oleh itu, seseorang individu itu akan bersikap terlalu obses untuk mendominasi ideologi negara berdasarkan pemikiran moden mereka tersendiri. Kesan negatif yang ketiga ialah kehilangan nilai identiti budaya sendiri dan menggalakkan amalan budaya barat. Ideologi yang dibawa oleh barat ini mempunyai sifat dualisme di mana pemikiran agama dan moden telah dipisahkan. Oleh itu, pemikiran dualisme yang dibawa oleh mereka ni akan menyebabkan ideologi mereka menjadi sebati dalam norma masyarakat. Walaupun sistem dualisme ini banyak memberi kesan negatif, namun terdapat juga kebaikannya ataupun kesan positif dalam pemikiran. Antaranya ialah ianya menimbulkan pelbagai buah fikiran dan tafsiran baru berkaitan hal-hal keagamaan serta memberi peluang ke arah perkembangan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita tahu, variasi dalam sistem dualisme menyumbang kepada pertukaran idea terhadap sesama individu. Ini akan menjadikan masyarakat lebih peka dengan isu semasa yang dihadapi negara. Perkara ini juga dapat meluaskan pandangan dan pemikiran masyarakat terhadap suatu perspektif. Hal ini secara tak langsung dapat memupuk individu yang berfikiran rasional dan matang kerana jurang perbezaan yang telah wujud. Seterusnya bentuk dualisme. Dualisme ni dia terdiri daripada dua. Yang pertama, dualisme dalam sistem pendidikan negara dan dualisme dalam falsafah pembangunan negara. Okey, untuk dualisme dalam sistem pendidikan negara, dia merupakan pengasingan antara ilmu agama dan sekular di dalam pendidikan negara. Ini merupakan pokok kepada persoalan dualisme di dalam pendidikan. Seterusnya, cendekiawan dan ilmuwan menyuarakan kebimbangan mereka akan kewujudan aliran ini di dalam sistem pendidikan kerana melihat kepada natijah yang terhasil akibat daripada pelaksanaan sistem begini di dalam pendidikan. Justeru itu pelbagai saranan telah diberi untuk cuba mengatasi permasalahan ini. Kebimbangan ini mendapat perhatian pucuk pimpinan kita, lantas terhasillah falsafah pendidikan negara yang digariskan dengan penuh kesedaran. Falsafah pendidikan negara ialah pendidikan di Malaysia adalah usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Berdasarkan kepada falsafah ini, kurikulum bersepadu di peringkat sekolah rendah dan menengah telah diperkenalkan bagi memastikan pembelajaran tidak lagi terpisah antara ilmu akli dengan ilmu nakli, iaitu kesepaduan antara kemanusiaan dan kebimbingan wahyu. Kita bercita-cita untuk membangunkan generasi muda yang mampu melihat Islam ni sebagai agama yang bukan lagi bersifat ritual tetapi cara hidup yang syumul, mencukupi keperluan seluruh komponen kehidupan manusia. Melalui falsafah ini, kita dapat dilihat bahawa hasrat kerajaan cuba disalurkan melalui pelbagai pendidikan ini, iaitu diharapkan sistem pendidikan berjaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Malang sekali, kini cita-cita murid ini masih sukar ditafsirkan kejayaannya.
Isu yang cuba ditimbulkan di sini ialah walaupun falsafah pendidikan itu telah digariskan dengan begitu teliti dan kelihatan cukup sempurna, namun ianya tidak seiring dengan pelaksanaan sebenar sistem tersebut. Dengan wujudnya pengasingan di antara ilmu, agama dan sekular, matlamat murni ini sememangnya diyakini agar sukar untuk dicapai. Wujudnya pengasingan seolah-olah aliran agama dan sekular inilah yang menjadi kekangan kepada matlamat untuk insan yang harmonis dan seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani. Seterusnya, dualisme dalam falsafah pembangunan negara. Falsafah pendidikan negara menggariskan matlamat pembinaan insan. Namun begitu, dasar pembangunan dan dasar urbanisasi negara yang juga datangnya dari pimpinan yang sama tidak langsung menyentuh tentang pembangunan manusia, melainkan hanya dari segi material sahaja. Menurut penulis Muhammad Razak Idris di Berita Harian 3 Jun 1998 menyatakan, dalam penelitian kini, falsafah pembangunan kita hanyalah kerana ingin membangun. Kita seolah-olah berpuas hati dan terpegun terhadap pembangunan negara dan keupayaan kita mendirikan bangunan pencakar langit menara tinggi. Adakah itu sahaja cita-cita pembangunan? Kecelaruan ini turut mewujudkan kecelaruan minda pelajar. Di sekolah, guru-guru berusaha untuk membina jati diri pelajar dengan menerapkan nilai-nilai murni yang telah digariskan melalui falsafah pendidikan negara. Bahkan mereka ni turut bertanggungjawab ke atas satu senarai panjang tugas-tugas untuk memastikan matlamat ini tercapai. Malang sekali, usaha-usaha ini hanya terbatas di sekolah sahaja dan terurai sebaik sahaja belajar melangkah keluar pagar sekolah. Tidak ramai pelajar yang berjaya menyerap nilai-nilai yang telah ditanam di sekolah mahupun di rumah. Lebih ramai pelajar yang menjadi mangsa pembangunan. Nilai yang cuba ditanam masih belum utuh untuk menepis cabaran-cabaran yang menanti di luar sistem pendidikan rasmi. Ini terbukti melalui pendedahan Jabatan Pendidikan Selangor JPS terhadap masalah salah laku dan masalah disiplin yang melibatkan pelajar di seluruh Selangor. Sepanjang tahun 1993 terdapat lebih 19,000 kes salah laku dan disiplin di negeri Selangor. Aliran di luar sistem pendidikan ini dengan ganasnya telah merobek sistem nilai serta falsafah akhlak yang diterap di peringkat persekolah. Pelajar menghadapi dilema dengan melakukan penilaian antara bimbingan guru di sekolah atau desakan pengaruh dari persekitaran yang sama, sekali bercanggah daripada teras nilai dan falsafah akhlak yang mereka pelajari. Apa natijah yang boleh kita dapat adalah kedua-dua dualisme ini telah terbukti menjadi faktor yang penghalang utama kepada pemintaan jati diri remaja. Cabaran-cabaran yang sukar ditepis ini lebih tertumpu kepada golongan remaja yang masih lemah dan mudah dipengaruhi. Seterusnya, dualisme menurut perspektif sejarah Malaysia. Malaysia tidak terkecuali dalam menerima sistem pendidikan berganda. Sejak abad ke-14, negara Malaysia pada mulanya diperkenalkan dengan sistem pendidikan tradisional Islam iaitu SPTI. Berdasarkan dokumen sejarah seperti Sejarah Melayu dan Hikayat Abdullah, ia membuktikan bahawa SPTI berlangsung sehingga abad ke-19. Penjajahan Barat merupakan faktor utama dalam pelaksanaan konsep dualisme dalam pendidikan di Malaysia, khususnya dan rantau Kepulauan Melayu amnya. Kesemua kuasa Barat ketika itu, British, Belanda dan juga Portugis membawa misi yang sama, iaitu mewujudkan pemisahan antara pengetahuan pencerahan dan pengetahuan pembangunan dunia. Inilah matlamat utama mereka dan mereka hanya berselindung di sebalik aktiviti perdagangan rempah ratus. Sedangkan menurut Islam, apa sahaja disiplin ilmu ianya adalah bersepadu dan saling mengait berdasarkan kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun istilah tersebut ditakdirkan dalam pengertian yang berbeza, ia tetap datang dari satu punca, iaitu Barat. Akibat kesan penjajahan misalnya Belanda di Indonesia, Portugis di Malaysia awalnya, kemudian diambil alih oleh British yang kemudiannya juga menaluki Brunei. Apabila kuasa British bertambah, ia tidak cuba mengubah sistem politik, pentadbiran, ekonomi dan undang-undang, malah secara tidak langsung mempengaruhi sistem pendidikan tanah jajahan mereka.
Barat di Malaysia pada awalnya diambil alih oleh British dan kemudian menaluki Brunei. Inilah Barat di Malaysia, Portugis. Sistem pendidikan moden iaitu pendidikan sekular dan umum pertama kali diperkenalkan pada tahun 1816 pada akhir abad ke-18 ketika Penang Free School dalam bahasa Inggeris ditubuhkan. Dari sana bermulanya dualisme pendidikan di Malaysia. Seterusnya, cabaran dan langkah untuk menangani masalah dualisme ialah pendidikan yang bersepadu. Pendidikan bersepadu merupakan salah satu pelaksanaan yang perlu diambil untuk menyelesaikan masalah dualisme. Peranan pendidikan terdiri daripada komprehensif, seimbang, dinamik, relevan dan contemporary. Hal ini dapat melahirkan generasi yang mampu melaksanakan peranan sebagai seorang pemimpin dan berupaya menangani cabaran yang akan datang. Prinsip-prinsip pendidikan yang bersepadu. Prinsip yang pertama ialah sumber ilmu. Sumber ilmu berdasarkan sumber utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka, akal dan jasmani perlulah disuburkan dengan sumber usaha, pengalaman dan pemikiran manusia berasaskan keperluan syarak. Prinsip yang kedua ialah pengisian ilmu. Ia meliputi semua aspek bersandarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Falsafah pendidikan kebangsaan telah menyatakan bahawa pendidikan holistik itu berdasarkan kepercayaan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bukti penemuan sains pula telah menyuburkan keimanan kepada Tuhan supaya manusia sedar bahawa tentang kekuasaannya. Selamat sejahtera. Cadangan kedua ialah Islamisasi ilmu pengetahuan. Setiap mata pelajaran yang dipelajari dilihat dari kacamata Islam di mana Al-Quran dan Sunnah dijadikan panduan. Segala kurikulum yang dijalankan mestilah mempunyai hubung kait secara langsung dengan falsafah pendidikan Islam. Pengumpulan kurikulum bersepadu di peringkat sekolah rendah dan menengah. Masa yang diperuntukkan untuk mata pelajaran berbentuk keagamaan perlulah ditambah untuk memastikan keberkesanan penerapan nilai. Selain itu, sistem pendidikan keagamaan melihat agama sebagai ajaran universal yang memiliki nilai-nilai transcendent harus dilaksanakan. Ibu bapa dan keluarga bertanggungjawab mengawal institusi keluarga masing-masing walau tidak dinafikan akan betapa besarnya pengaruh pendidikan yang terbentang di luar rumah. Kesimpulannya, pendidikan dualisme telah membimbangkan masyarakat yang tinggi akhlaknya. Pendidikan di antara akal dan dipandu oleh petunjuk wahyu dan sunnah mampu melahirkan masyarakat yang saling hormat menghormati. Dualisme juga merupakan satu bentuk tamadun yang songsang dari fitrah kejadian manusia kerana ia melahirkan satu bentuk ketamadunan yang berbentuk material dan mengetepikan sama sekali hal berkaitan dengan pembangunan insan. Malah, dualisme telah melahirkan satu kepimpinan masyarakat yang diterajui oleh pemimpin yang berfikiran pragmatik walaupun mereka mempunyai asas pengenalan Islam. Hal ini kerana mereka menolak adanya kaitan di antara agama dengan hal politik dan melaksanakan undang-undang. Ini telah bercanggah dengan tujuan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini.